Assalamualaikum Dr. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatin, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah Dr. Ha. Khabar baik sangat. Nampak tak? Lagi gemar. Tak apa. Allah Rabbi. um, Dr. Har ni agaknya dah, I would say maybe the last 6 to 5 years Dr. Har tak pernah komen orang on dia punya apa orang kata appearance dia ke semua kan, sebabnya Nampak macam as compared to before kan, subhanallah. Dr. Ha nampak sangat fresh. Dr. Ha nampak macam sangat healthy. What kind of Alhamdulillah. lifestyle that you have now Dr. Ha dengan Z? So actually pension bersara ni dia memang dia very liberating for me. Mungkin ada orang lain dia tak macam tu. Dr. Han mungkin dah cerita kot. Jadi minta maaf kalau cerita lagi. On that 1st June, which was my first day being a retiree kan, kiranya pensioner tu, Dr. Han pun tak tahulah macam mana sebenarnya rasa dia. So I never tak pernah pension pun kan sebelum ni. Tapi Alhamdulillah, Dr. Han cerita ni to someone macam Fatin baru start your career, Dr. Had at the end pun kan. Jadi mungkin Dr. Had just bagi my preview lah ya, sneak preview ni about how it feels like. 31st May tu Dr. Had macam, that was kira my last day as penjawat awam tu. So Dr. Had macam tak tahu apa nak anticipate. Would I be sad? Would I be like feeling, tapi rupanya tak. I'm looking forward for tomorrow tu. Alhamdulillah. And then bila 1 Jun tu bangun tu Dr. Ringan rasa bahu tu. Apparently amanah kita ni, especially bila kita pegang amanah, ada gaji tiap-tiap ujung bulan, you're expected to do this and that gitu kan. Dia berat rupanya kat bahu tu. Sangat berat. Tapi bila dah tak perlu tu, dia rupanya ringan. Tu satu. Kedua, Dr. Har rasa macam, even though Dr. Har tak pernah lah nak lari marathon, tapi I have experienced, this, touching the finishing line tu. Dia ada rasa jubilant or victorious ataupun triumphant macam tu. Dia ada rasa menang tu kan. And then yang ketiga, I feel, Fatin, bila you hutang dengan orang, you langsaikan hutang tu. You feel like okay. Tak apa. You feel like hutang tu dah, sebenarnya kalau kita kan sebagai pekerja ni, dia ada aku janji dia kan, dia tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. So dia macam hutang dekat lain way. Dan dah balik, dah jawab dah selesai hutang tu. Dan satu lagi, yang ni dah satu aspek pun. Rupanya dia macam all this while ada rantai besi yang membelenggu kat dekat Dr. Har punya kaki ibu buku lali tu, and somebody actually unlock that. So I feel liberated kan. Jadi for all that Dr. Har sangat rasa syukur, and cumanya macam ni agaknya. I have given my best agaknya throughout this 30 years kan. Jadi alhamdulillah bila dah sampai habis tu dia rasa lega gitulah. So you all kalau tengah at your starting point of this journey, career, semua ni, there'll be a lot of ups and downs. Tapi mudah-mudahan Dr. doakan, you all have given your best, menjadi orang yang really come up to your potential. Itu sebenarnya setiap orang kita, kalau kita cuba pastikan kita explore semua potential kita, akhirnya mungkin bila sampai masanya untuk kita, Dr. Han sebenarnya bukan bersara tu maknanya tak buat apa I tutup one chapter, I buka chapter baru kan. Tapi dia rasa macam okay, dah selesai yang tu, now tu yang mungkin yang Fatin kata macam rasa fresh tu kan, rasa macam I feel do I feel young? I feel like macam Allah masih bagi lagi peluang. Peluang lagi, Alhamdulillah. It might be until tomorrow aja agaknya Fatin. Mana kita tahu. Or maybe another 30 years to come. Tapi Dr. Har mungkin nak kata, I will take it, sebanyak mana yang Allah bagi. Jadi, so Dr. Har rasa lesson untuk yang Dr. Har dapat ni adalah tentang menguruskan
expectation kita, jangkaan kita, pengharapan kita. And tajuk jodoh ni sebenarnya is all about that. Okay. So mungkin Dr. Har kan, sebelum Fatin tanya, Dr. Har okay, jodoh, rezeki, bila kita akan mati, tu semuanya rahsia Allah. Allah saja yang tahu. Tapi dari sudut rezeki, jodoh dan kematian tu memang dah ada dah pun. So oleh sebab tu rezeki tu, kalau misalnya jodoh tu juga sebahagian daripada rezeki, kalau dia ada tu takkan ada orang yang boleh ambil daripada kita kalau tu memang rezeki kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, macam mana kita buat pun dia bukan juga kita punya, kan. Jadi tapi jodoh ni dia agak apa orang kata, agak kompleks sikit, sebab dia involvekan perasaan kita, and this perasaan adalah perasaan yang sangat dalam, and it makes you feel vulnerable. Dr. Har rasa jodoh ni dia, Dr. Har tengah baca buku Brené Brown ni, Daring Greatly ni kan. So today is all about books lah. Daring Greatly ni dia macam terbalik pula kan. Tapi Brené Brown ni, dia PhD dia is actually researching on shame. I macam terpengsan sekejap. How could somebody actually studied shame? Tapi sebenarnya dia wanted to study that because dia ni social work tau, punya line dia, social welfare. So dia kena deal dengan ramai yang marginalized group, people who always downtrodden kan. Maknanya orang yang and dia orang ni selalu macam kompleks sangat emosi dia, and they always feel shameful. Yelah, dia tak ada ni kan, dia tak kaya, dia tak cantik, dia minority contohnya kan. So dia betul-betul nak study shame tu, and bila you baca ni kan, dia kata the more dia study pasal shame tu, lagilah dia actually dia punya emotion up and down because it already address the issue of vulnerability. Dan Dr. Har rasa jodoh kan is something very vulnerable. You become vulnerable when you talk about it because yelah kan, you nak fall in love with somebody, you tak tahu lagi orang tu sayang you ke tidak kan. And then here you are, vulnerability is actually a risk tau. It's an emotional risk. It's an uncertainty, And oleh sebab tu dalam kan peribahasa Melayu selalu kata, takkanlah aku perigi cari timba. Patutnya apa? Timba itulah yang cari perigi kan, Tapi kalau dalam culture lain yang mana kita tahu sendiri, dalam kisah percintaan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah dulu yang make the proposal. Tetapi dalam culture tu dia tak ada yang macam kita punya pergi cari timba lah, Ada satu lagi tahu dia kata apa, lupa pula. Tapi this is like macam ada tangga ni yang selalu orang guna untuk orang kata untuk petik buah-buah dekat hutan ni. Patutnya tangga tu lah yang pergi cari enau ni. Tetapi dalam peribahasa tu dia kata enau tu pula yang pergi cari tangga tu. So it has always been in our culture that orang perempuan dia tak make the first move gitu kan. Jadi so kita kenalah duduk tunggu kat dia kan, Fatin. And I think that is actually one of the most difficult topic to talk about. And then katalah, what do you do when you are talking about something that expose you so much? You either, memang put yourself immerse in it, ataupun you just kata no, I don't want to talk about it. Besok malam Dr. Har, next week Dr. Har dengan Aiman Azlan kan ada coffee talk kan. We're going to talk about this attachment issue. Ada orang dia memang dia tak nak ada commitment. Sebab apa? Dia tak nak orang lukakan dia dulu. So the only sure way of not being hurt is don't get into any relationship. It's too risky kan? I have you yang dia memang kalau dia berkenalan dengan seseorang tu je pun dia nak berkenalan saja. Maksudnya macam if rapat pun rapat macam tu saja because dia nak elakkan diri dia from having that kind of pain again lah, Dr. Har.
Okay. Right, so agaknya, well, apa agaknya yang Fatin maybe, nak tanyakan kat Dr. Har about jodoh ni. Kalau boleh Dr. Har jawab, But I bagi disclaim awal-awal, this is really a very touchy and vulnerable issue, topik sebenarnya kan? Okay. Dr. Har, nak tanya something lah. Macam based on our social media, Dr. Har, based on the posting on social media, based on the things that we see dalam platform ni kan, semua orang kata, okay now, the definition of good based on our point of view kan, untuk memilih seseorang yang kita, untuk memilih pasangan, so manusia letakkan okay, good, your spouse yang terbaik untuk you ada kriteria sebegini. Am I right? Tapi reality, kadang-kadang macam in reality lah, dalam mana perkahwinan Dr. Har, certain pasangan yang tidak pun menunjukkan kriteria tu, tetapi bila mana mereka berkahwin, it's a progress of improvement lah dalam mana individu tu kan Dr. Har. So macam mana Dr. Har? Kadang-kadang kita rasa sekarang ni orang tu jahat, dia akan menjadi orang jahat, so do not marry that person, for example, or do not be with that person, for example. But it is not fair, Dr. Har, to the person that sebenarnya they are very kind but they are not given the chance to be kind, and we are basically macam too early to judge them lah. Macam Dr. Har, sebab kita rasa based on our definition, terbaik itulah mempunyai karakter sebegini. Tapi sebenarnya macam mana Dr. Har, bila mana orang dah berkahwin saja, bila mana mereka tahu okay, this person is actually good, tapi bukan pada awalnya. Okay. Dr. Har, kadang-kadang confused tau. Do we need to orang yang macam je ke, ataupun it's a combination, or it's a hanya dengan izin Dr. Har? Okay, alright. Kalau Fatin tanya Dr. Har soalan ni maybe like last month, Dr. Har mungkin jawab lain. Tapi sebab Fatin tanya Dr. Har sekarang, so itulah satu lagi kita kena yakin Allah bagi kita soalan ataupun ujian yang memang kita boleh mampu ni kan. So when you are talking about that sinarai, ciri-ciri itu kan ya, ada yang panjang ciri-ciri dia, ada yang tak banyak pun, 1, 2 saja. But what is that actually, Fatin? That is expectation kan? You are actually putting your expectation, some kind of standard, some kind of criteria. At least Dr. Har may be totally different than yours, but it's still a list which is very important for you. Okay, so when you put any expectation, ni belum pergi jodoh lagi ni, anything lah kan. When you expect something, there is 3 possible outcome related to your expectation. 1, memang you meet the expectation. Lega. Phew. You are just, you made it. Okay. Okay. Tapi ada satu lagi situation where you exceed whatever you got, is actually exceeding your expectation. Masa tu you memang, you memang melompat lah. You're on cloud 9 gitu kan ya. But the third one is that you hardly meet your expectation. So there's a gap between your expectation and what you got. Okay, and that gap can be so wide but it's still a gap. Dan bila kita tak meet kita punya expectation, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa frust, kita akan rasa tertekan, kita rasa macam you really feel pissed off gitu kan. You rasa macam betrayed ke, whatever you want to call it, but that is all negative emotion tau. And then let's say you memang never meet your expectation. Ya. Then you pun mulalah rasa bored kan, apa benda ni, semuanya tak macam expect. Tapi kan Fatin, do you realise that expectation is actually you yang tentukan. Of course orang ada expectation pada you, okay? But then of course you pun ada expectation pada orang. But then basically let's talk about our expectation dulu. And jodoh is something like that, kan? And then of course lah kita tahu apa ciri-ciri suami lelaki yang baik. And then now kan, okay, still masih lagi tentang expectation. I give a very easy analogy katalah adik kita yang baru-baru dapat SPM ni kan, dapat 8A+, 1A. Okay, 9A lah tapi 8A+, 1A. Mak dia dengan ayah dia memang target banyak tu. Okay, Along, mak dengan abah,
I expect Alung memang boleh dapat 8A plus 1A. Dia tengok dapat result tu. So, okey lah. Memang kita expect kan. Tapi ada seorang lagi ni, mak dia dengan ayah dia kata, Alung you must get 9A plus. Tapi dia dapat 8A plus dengan 1A. Sampai sekarang ni, dah sebulan lebih ni, mak dia duk asyik sindir dia about that 1A plus yang dia tak dapat tu, tak? Okay? Padahal dia dah dapat 8A plus tu. Ya? Total 9A juga, tapi sebab tak sampai kan ke dia punya hasrat dia. Ada seorang lagi mak ni, dia kata kat anak dia, mama kalau kakak dapat 2A pun mama dah syukur sangat. Tiba-tiba dia dapat 8A plus 1A. Ini yang nazar macam-macam lah kan. Baru ni pun tumbang lah seekor lembu korban sebab syukurnya lah anak dia ni. Because that is actually beyond expectation. So kan kita kan agaknya we have to manage our expectation in terms of jodoh ni. So okay, pada Dr. Har, of course you can actually put your criteria tu. Tapi Dr. Har nak ingatkan, lagi panjang kriteria tu, lagi sukarlah nak mencari orang yang boleh meet all the criteria. Okay, basically taklah pula kita tak nak expect anything. Kan, anyone who comes kan gak asak lah, tak boleh jugalah. There must be certain criteria yang sepatutnya asas lah. Tetapi selalunya kita ni, especially in your days ni Fatin, the SOCMED actually plays a very important role in pitching your expectation tau. That's why Dr. Har rasa one of the reason why mental health is so merosot nowadays kan, is so declining, is because you all keep on comparing yourself with what you see on the SOCMED tu. Kan? Jadinya you want that. Tengok ni I want that. Tengok lagi lepas tu nanti masuk reel orang lain pula, I want that juga. Lepas tu kalau tentang jodoh ni kita tengok Allah romantiknya, husband dia bagi surprise ni lah, they are so funny, and then you know lah, tapi you tahu lah couple-couple yang nampak romantik dalam SOCMED tu, itu masa you tengok yang itu yang dia bergaduh, dia makin harmon each other tu dia tak tunjukkan, kan? Jadi and of course we can always act out je kan. Jadinya I think itu tentang jodoh ni, satu meeting your expectation. Yang itu yang agaknya kan Rasulullah SAW dah petunjuk tu ataupun bimbingan tu kepada ibu bapa yang ada anak perempuan dia, suruh pilih antara 4 tu ataupun orang lelaki nak pilih isteri 4 tu, dan Rasulullah kata kalau kamu pilih maknanya bagi prioriti pada agama itu you ni kan. Tapi taklah maksudnya itu saja dah cukup. Of course kat sini ni pandangan Dr. Har, that list is important. Tetapi kita juga kena ingat bahawa it's almost impossible to find somebody who has all this. Maybe you akan jumpa seorang yang ada 3 kat sana tapi yang lain tak ada. Ada pula seorang lagi mungkin yang the middle 4 tapi yang lain tak ada. So itulah dia manusia. Tapi jangan lupa Fatin, orang lain tu juga yang melihat kita sebagai dia punya potential calon pasangan, dia pun ada expectation dia juga. Impossible lah kalau dia tak ada pula kan, kita je yang ada. So while you are actually trying to see whether that person tick across along your list tadi tu, the other person pun macam tu juga kan. Jadinya tu yang ramai agaknya, ni bukan nak usik Fatin, tapi agaknya senang lagi pour all your kasih sayang dekat macam kucing macam ni kan. Dia orang tak ada, they are so unconditional kan. Dia tak, of course they don't talk back to you kan as compared to a husband ataupun a wife, tapi expectation dia, they just want to be fed and then nanti dia belai-belai, lepas tu kan mandikan dia. It's easier sebenarnya, tapi human being is not like that kan. Jadi so Dr. Han nampak macam as long as you do not want to take that risk and want to be vulnerable tu maksudnya apa? Most of the time you list 10 kriteria tu, agaknya you dapat 2 je Fatin, and you might realise that masa you dah kahwin lah, and there's no turning back kan. What are you gonna do now with that not meeting expectation tu?
Ya, jadi Dr. Han nampak ada orang yang mungkin dia takut tahu nak ambil risiko ni sebab dia tak boleh nak deal with that. I expect dia macam ni, tengok dia lain daripada yang expect. And then nak keluar dah macam, takkan kau nak bercerai baru 2 hari kan? So you pun kenalah duduk dengan this person. By then you are already feel very disappointed with this person. Ya, indah kabar dia rupa je rupanya. Pasalnya lepas kahwin tu lah Fatin baru nampak betul-betul you punya true colour kan ya. Masa you bertunang tak kira lah bertunang 4 tahun 5 tahun pun Fatin. Dia tak sama dengan sehari you berkahwin dengan dia tu when you become dia punya pasangan tu. Ya. Jadi Dr. Han nampak macam we must not be focusing too much on that criteria. It's good to have the criteria, but you must know that you become very vulnerable, yeah, because now you have this criteria and you tak tahu siapa orang yang akan ada di depan you tu yang sebenarnya fit atau tidak into that criteria, kan? Betul. I don't know. Dr. Ha, Fatin nak tanya lah Dr. Ha. Fatin nampak macam orang yang berkahwin dan Fatin bukan berada, maksudnya Fatin berkawan dengan ramai orang yang dah berkahwin tau Dr. Har. Yes. Dan subhanallah Dr. Har, yang Fatin nampak betul-betul bahagia, dia bukan dikira untuk material semata tau Dr. Har. Okay, betul. Fatin, apa yang Fatin cakap ni bercanggah dengan apa yang dinyatakan di media sosial, dinyatakan oleh orang umum lah. Sebab for example Dr. Har, macam my auntie Dr. Har kan, dia kahwin, Fatin nampak dia memilih pasangan suami dia. Dia bersetuju untuk berkahwin dengan suami dia. At first, suami dia basically bukanlah ada material yang macam mana social media ataupun orang umum nyatakan, dia pertama. Ataupun yang kedua, dari segi agama, tidaklah sekuat macam mana yang dinyatakan oleh orang umum, yang mana nak ada suami yang kuat agama. Dan my auntie juga pilih seorang suami yang mana public kata yang that particular person is not really good. Dan subhanallah my auntie berkahwin dengan dia. It turns out very different tau Dr. Ha. Bila mana lepas berkahwin, Fatin nampak kan pasangan suami isteri yang suami dan juga my auntie tu kan, they are very happy dalam mana walaupun mereka berada dalam fasa yang berkurangan tau. Maksudnya bukanlah orang kata material yang hebat ataupun orang kata macam walaupun pada awalnya kekuatan agama tidak nampak, tetapi pada nampak ikhlasnya mereka berdua dalam mendidik anak-anak, ikhlasnya mereka dalam menjalankan tanggungjawab, ikhlasnya mereka berdua untuk bersama-sama hebatkan apa tu orang kata akhlak mereka, hebatkan lagi sama. At first mungkin benda tu tidak mencapai standard yang ditetapkan. First agama, second harta, third untuk paras whatever semua tu kan. Tetapi pada akhirnya Fatin nampak itulah yang terbaik. Maksudnya itulah yang wow. Fatin rasa bila Fatin tengok mereka pun Fatin rasa bahagia. Daripada Fatin tengok mereka, I really want to be that kind. I really want to be that. Okay. So, macam kadang-kadang we as a human, kita terlalu macam judge at the very first impression and we think that I should follow this criteria because of at the end of the day I will get this. How ya Dr. Har, is that really true? Because yang Fatin tengok kan, Dr. Har, yang Fatin tengok orang yang betul-betul tengok kriteria 4 contohlah, beragama, harta, material, rupa parang dan sebagainya. At the end of the day, Fatin melihat mereka tu tak sebahagia macam mana Fatin melihat orang yang ada kekurangan pada awalnya. Okay. Macam mana tu Dr. Dia macam a big dengan izin Dr. Yeah. Okay, thanks Fatin. Not easy to answer your question. Dr. Han tengah fikir ni kat mana Dr. Han nak pegang dulu, that question tu. Tapi maybe Dr. Han pegang daripada expectation tadi juga. You mentioned about ikhlas kan. Ikhlas ni sebenarnya kalau ikut Ibnu Al-Jauzi dia kata ikhlas ni adalah rahsia antara Tuhan dengan hambanya. Malaikat pun tak tahu tentang ikhlas tu.
Yang dia nampak kita buat elok sajalah dan dia buatlah catatan tu, tapi sama ada yang kita buat tu betul-betul untuk Allah atau sebaliknya dia tak tahu. Ini ada hadis sahih tentang 3 orang tu. Ya, seorang syahid, seorang lagi tu yang mengajarkan Al-Quran, seorang lagi tu dermawan. Ya, kalau ikut malaikat, dia orang ni masa kat Padang Mahsyar tu dah memang kena masuk syurga lah, tapi Allah tahan sebab rupanya 3-3 ni dia orang bukan buat tu kerana Allah sahaja. Dia orang buat untuk dapatkan nama di dunia ni. Jadi Allah kata, you tak buat benda tu untuk aku. Jadi so itu antaranya bahawa malaikat sendiri tak tahu sejauh mana keikhlasan kita ni, kan? Keduanya of course syaitan pun dia memang bila kita ikhlas, itulah kita punya perisai kebal yang mana dia tak boleh nak penetrate. Ikhlas tu. Dan ikhlas tu memanglah kita sangkutkan kepada Allah, dan juga nafsu kita pun find it very difficult untuk penetrate kita punya kubu ikhlas kita tu. Bila kita katalah ikhlas menerima the other person, you have your expectation, tapi bila you kahwin dengan that person, then you realise inilah dia orangnya yang Allah dah pilihkan. And sebab kebanyakan kita mungkin nak commit into the marriage, so kita ubahlah kita punya expectation kita tu. Daripada tinggi tu kita kurangkan sikit. And of course kita katakan bahawa that person macam kita juga takkan jadi baik terus macam tu. Bila kita kahwin ni kan, Fatin, you want to grow old with this person. Jadi, and believe me, you are two different individual when you got married, and if that marriage is going to work, insyaAllah, yang boleh membawa kepada objektif perkahwinan macam dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu, mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah tu. So eventually, you will grow together and you will improve each other. Dan akhirnya, kita perkahwinan tu jadi synergy tau. Dia bukannya antagonistik. Itu satu. Bila perkahwinan tu memang sekufu, ni bukan Dr. nak kempen pula buku sekufu ni, tak. Tapi this is what I'm trying to tell. Bila kata sekufu tu compatible, apa yang kita masukkan di dalam perkahwinan yang kita mahu diridai Allah itu, sekufu ni pada Dr. ada tiga level kesekufuan. Pertama, mestilah sekufu dalam konteks matlamat objektif kehidupan tu. Sekufu dalam konteks sama-sama nak mengikhlaskan diri to commit with each other kerana ini adalah suruhan Allah dan kita nak rida Allah tu. So it's actually based from iman. Itu dia punya launching pad dia. So kita akan ada masalah kalau katalah kita seorang aja yang guna tu, yang dia ada person tak macam tu. And yang ini sebenarnya Fatin, dia bukannya digambarkan dengan betapa waraknya seseorang itu ataupun latar belakang agamanya. Sebab niat untuk berkahwin tu tadilah Allah saja yang tahu apa niat kita tu. Mungkin ada orang kahwin sebab dia kahwin dengan seorang yang cantik, so dia boleh bagi tahu orang macam mana cantiknya rumah tangga dia begitu. Tu niat dah salah dah tu. Jadi tapi kalau misalnya seorang saja yang niatnya betul, yang seorang lagi tak betul, tak boleh juga. Jadi kesekufuan dalam konteks niat dan objektif perkahwinan tersebut. Dan dalam konteks kita, Allah dah bagi dah lillahi ta'ala. Sebab Allah dengan nama Allah tu nanti, Fatin, barulah selepas ijab dan qabul tu, barulah halal benda yang sebelum ini haram. Tak besar tu. Sebelum ni, kalau tidak ada ijab dan qabul tu, yang sah tu, hubungan kelamin tu adalah zina. Tetapi selepas kita, aku terima nikahnya dengan nama Allah tu, dengan adanya semua syarat-syarat sah nikah tu, maka lepas tu apa yang berlaku hubungan suami isteri itu dikira ibadah pula. So tapi niatnya sekufu dalam konteks niat. Kesekufuan yang kedua, compatibility yang kedua adalah dalam konteks menyelesaikan konflik dia orang. Dia kan perkahwinan ni Fatin, bila masa yang seronok je tu tak apa. Tapi the most trying part is in phase 2. Dalam buku ni pun dah kata Susan Campbell, dia letakkan 5 phase dalam relationship. Any relationship sebenarnya. Tapi bila cakap pasal jodoh ni antara suami isteri begitu kan. Phase pertama tu romantik. Masa tu semuanya cantik, semuanya wangi.
bau ketiak pun ya, oh bau wangi ya, bau angin pun ya, bunyi dia pun sound music to my ear. Tapi yang itu paling lama setahun lah. Kalau ikut kamera setahun. Ada yang kata 3 months je doktor. The next phase tu yang penting, when there is power struggle. Phase yang ketiga adalah commitment, phase yang stability, phase yang keempat commitment, phase yang kelima tu dia panggil bliss. Doktor sebut tu sebagai ya, fasa rahmah, ya, sakinah mawadah rahmah. Ya, yang akhir tu rahmah. Banyak antara hubungan suami isteri ni tak sampai ke rahmah pun. Kat mana dia sangkut? Banyaknya sangkut dekat power struggle. So, kesukufan yang ketiga ni adalah kesukufan mencari jalan penyelesaian when there's conflict, when there's stand off in terms of power. Okay, nanti kita go back to that. So, kalau dah sekufu dari sudut niat tadi, ya, dari sudut keikhlasannya tadi, ya, sebab tu sekufu pula apabila ada masalah, ya, power struggle ni dalam buku Dr. Har ni, Dr. Har dengan Aiman really describe that. Dan Dr. Har dapat banyak feedback. The description tu actually kan, especially bila you dah dalam fasa tu lah, you realise. Mungkin ada yang dah bercerai kan, dia ada seorang ni dia bercerai dan dia bagi tahu Dr. Har, dia kata bila baca pasal yang power struggle tu Dr. Har, saya baru realise saya sebenarnya relationship saya memang power tension. So dalam power struggle ni dia ada 3 outcome pula. Satu power tension, kedua power sharing, dan yang ketiga adalah power imbalance. Okay, ringkasnya dia punya analogy dia dalam power struggle ni, suami isteri tu pegang dua-dua tali benang. Dia benang je Fatin. Benang ni pula syaratnya kena tegang. Kalau dia longgar aja memang boring lah. Tegang. Tapi tak boleh tegang sangat, nanti dia putus. Sebab dia sangat mudah putus. Dalam power tension, hubungan tu especially during this struggle, they remain to be individual. Me versus you. You know? And then dia akan the struggle tu must end with a win-lose. I must win, you must lose. Orang sebelah sana pun macam tu juga. So dua-dua tarik on that. You know, there is no collaboration, there is competition all the time, there is disrespect, there is distrust. So akhirnya terputus lah. So kalau power tension tu, dia memang lambat laun memang akan berpisah. Sebab you could not, orang kata tak boleh nak cari jalan penyelesaian pun kepada masalah you tu. So this is usually the marriage yang bercerai dalam tempoh 5 tahun pertama perkahwinan. This is what Dr. Gottman dalam Gottman Institute, dia memang ada research dia tu tunjukkan. The early divorce is because of this power tension. Now yang kedua tadi apa Fatin? Power sharing kan? Okay. Power sharing ni lah yang kita nak sebenarnya apabila me plus you equals to we. Okay, so it's a synergy. It's 1 plus 1 equal to 11 tau, bukannya equal to 2. Sebabnya you are willing not to sort of disregard yourself. It's a win-win situation tau. Whereby kita nak kalau boleh, the analogy tali tadi lagi Fatin, seorang tarik, yang seorang ni kena kendurkan. Tapi nanti petang orang ni pula tarik, orang ni pula kendurkan. So this is actually power sharing when there's give and take, and it must be macam when someone give, the other person take. Kan? Maknanya ada katalah seorang tu nak take, the other person bagilah, tapi the next time pula orang ni pula yang nak ambil, orang ni pula yang bagi. So there's always give and take. Barulah namanya sharing. Dan ini yang menyebabkan the couple, kalau you imagine pegang tali tu, they remain true on their stand. Diorang yang tadi tu, yang first tadi tu dah terumban lah semua, sebab dah putus tadi. Tapi yang diorang ni, they can remain there, tak kira berapa tahun pun. And they can always go to the next phase, which is actually stability kan. Tapi kan Fatin, yang sangat, yang Dr. Har rasa yang buatkan kita rasa ada orang tak nak pun berkahwin sebab dia nampak mak dia atau ayah dia in this kind of relationship. Dipanggil power imbalance, In power imbalance, it is actually
one person saja yang win all the time. Another person kena lose all the time in order to make sure that that tali is not going to be broken. So depend lah siapa yang dominan. Ya. Kalau misalnya suami yang dominan, selalunya macam tu lah. Dia tarik je. So isteri ni terpaksa lah mengalah. Isteri solehah. Ya, walaupun hati kita ni dah jadi macam jeruk perkasam pun tak apalah. So this is a very imbalanced relationship tau. Kalau kata analogy, ya, satu belon ni, ya, me tu warna hitam and satu belon lagi tu you warna putih. You will see as this marriage go on, belon salah satu belon tu makin besar, satu belon lagi tu menguncup. and become insignificant. Tapi ya, this is actually where abuse, ya, kiranya and violence happen. Sebab emotional abuse lah the yang paling ketara sekali, yang mungkin sampailah juga kepada physical, financial, everything yang kita tahu pasal abuse ni kan. And then that is not just women yang jadi victim dia. After Johnny Depp dengan Amber punya isu, kita tahu men also suffer in marriage yang macam ni. When one another person. So tapi kan Fatin, this marriage yang power struggle yang imbalance ni, they can actually proceed to stability. Walaupun sebenarnya ada retak menanti belah je kat situ tu. They can even go to commitment. Of course bila anak-anak tengah ada macam nak besarkan anak-anak lah kan. So they actually stay in the marriage, especially women, just because of the children gitu. Tetapi selepas lah katalah dah tak ada lagi dah commitment antara kita ni, they couldn't go into bliss. This is the time where the person yang kena abuse atau yang kena mengalah all the time tu will finally take their decision to get out of that marriage. Cuma dalam society kita, this late divorce ni, dia orang tak pergi terus ke mahkamah syariah. Sebabnya takkanlah nak minta cerai kan, dah ada cucu, dah ada banyak menantu, besan lagi kan. So tapi in the real sense, they are no longer husband and wife. Yang duduk bilik asing, or even Dr. tahu ada yang buat partition terus dekat dalam rumah tu. Ada yang mungkin mak ni dia ikut je anak dia pergi KL ni suami dia yang selama ni kan tidak pernah menyantuni hati isteri tu, duduklah seorang kat kampung tu, kahwin seorang lagi pun yang isteri ni dah tak kisah dah, because dia dah memang tak nak dah dua sekali. So they cannot actually proceed to bliss tu. So itu dia kesekufuan yang sudah objektif, matlamat, hidup, niat, keikhlasan. Kedua, kesekufuan dari sudut menyelesaikan konflik dalam power struggle. Dan yang ketiga, very important this one Fatin, kesekufuan daripada restu ibu bapa. Yang ini sangat penting sebenarnya, sebab terutama kalau ibu bapa kita ni pasangan yang soleh, yang sentiasa doakan kebaikan kita. Dr. terpaksa disclaim lah kalau misalnya kebetulan mak bapak kita ni mata duitan ke, ataupun yang kriteria dia tu memang kriteria yang tidak sejahtera dan salim, yang itu lain. Tapi kalau lah mak bapak kita ni orangnya baik kan semua-semua, kita kena dapatkan dia orang punya restu, sebab itu sangat penting untuk kesekufuan ni bertahan Sebabnya kalau mak ayah tak setuju, kita punya mertua pun tak setuju, sangat sukar, especially when you are encountering with difficulties. Sebab mereka ni lah sebenarnya your shock absorber. So balik pada jodoh ni kan sebenarnya Fatin, you will realise kan, the opposite attracts kan. Macam mana tu kan. Tapi kan yang opposite ni more of character agaknya tau. Tapi even though, kenapa yang the opposite attracts tu, sebab satu lagi, you will always see the other person ni compliment you tau. Yelah kan, isteri pendiam, suami tu pula yang mungkin peramah kan. And of course, isteri rasa lega lah suami dia je yang layan kalau ada orang datang rumah kan. Dia buat kopi, buat biskut tu keluar, dia senyum je kat situ. And happy je. Ataupun seorang ni, isteri dia memang alhamdulillah mungkin gajinya banyak lagi. Suami pula mungkinlah ala kadar saja, tapi sangat bertanggungjawab lah. Jadi isteri ni, dia tak boleh lah kata, apa yang saya dapat hidup dengan awak bang? Kawan saya, suami dia belikan kereta apa semua kan. You tahu kan, suami you tu memang tak mampu kan. Apa yang you nak sebenarnya? You nak the kereta, so of course this is the wrong man to be married tu. Tapi kalau you nak
yang lain daripada tu. You know, actually kan Fatin, okay, I do not want to say it in the very beginning lah kan. Nanti nampak macam, yang itu tu skema sangat. Marriage is a journey of friendship tau. And you discover so many new things regarding your friends tu. Walaupun you dah kahwin 32 tahun macam Dr. Har tu. I still discover new thing about my husband every day. And vice versa. And then we grow together tau. Dulu dia suka sangat benda tu. Sekarang dia tak nak dah. Dulu doktor tak suka. Doktor tak sukanya lah benda tu. Sekarang itulah yang doktor nak tiap-tiap hari. So these are things that do you have a heart which is big enough to accommodate to this? I don't know. I don't have the answer for you. Tapi when I got married to Ustaz Zul, Dr. kahwin tu, of course, match made by the sisters and brothers lah dalam usrah Dr. Har kan. Because masa tu bapa Dr. Har dah tak ada. And then my mother pun sebagai ibu tunggal Har, dia kata, mak serahkanlah Har. Ni biar kawan-kawan ke yang tolong carikan. Tapi memanglah kawan-kawan ni bukan kawan-kawan yang huha-huha saja. Ya. Memang they are really wanting the best for me. So dia orang ni lah yang pilihkan. And of course, they shortlist tau the nama brothers tu. Dapatlah yang seorang nama Zulkifli Ahmad ni. Yeah? And nak dinamakan jodoh tu kan. Ustaz Zul masa brother tu kata, Zul, hang nak kahwin tak? Biasa kan tengah main bola tu. Masa tu. Dia ni, hati dia duk kata, kahwin, aku ni tak ada apa ni. Tapi mulut kata, nak. Dia kata, faham tak? Dia tak tahu kenapa pun dia cakap nak. And then dia kata, siapa? And then my name was mentioned, and apparently the brothers know me very well lah. My reputation exceed me lah kan, by somebody yang kalau ada apa-apa, I will always speak out and everything kan. Hati dia masa tu kata, wow, dia ke? Tapi agak itulah nak kata jodoh kan. Okay? And the next thing is ta'aruf lah. Okay, yeah? So masa tu I tengokkan dia ni, dia memang totally opposite than me. But I found that very attractive sebenarnya. That's very sexy tau sebenarnya. When you got somebody yang berbeza daripada you. Did I not have a criteria list? Of course I have. Tapi agaknya masa tu, Dr. Har rasa I can adjust that. Kan. Yang susah hanya sekarang ni Fatin, you all punya kriteria tu fix. Kan. Jadinya aduh kan, tak ada pun lelaki ataupun perempuan yang boleh fit into that criteria. Ya, nak jadi imamku. Of course lah kalau dia boleh baca Qul Huwallahu Ahad aja tak impresif lah kan. I nak husband I hafiz 30 juzuk Al-Quran. You tahu tak macam mana susahnya nak keep 30 juzuk Al-Quran? Ya, especially kalau you sendiri bukan jenis yang baca Al-Quran juga. Kan? Kadang tu I nak isteri I macam Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. I nak tanya dulu, you tu ada ke ciri-ciri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tak ada, jangan minta lah Khadijah. Ya? Perangai macam Abu Jahal, dapat handle je lah. Kan? So I was like, sorry. Kadang-kadang bila tengok kriteria tu pun rasa macam, this is, come on lah, janganlah terlalu sangat macam tu. Because bila tinggi sangat tu Fatih, memang tak boleh meet punya. Betul. Macam mana? Betul. Dr. Har, the session today was very macam sangat membuka mata lah supaya lebih realistik dalam mana apa yang kita nak. Sebab yelah macam mana yang Dr. Har perasan nowadays kan, the social media is highlighting that okay, now you have to meet with this kind of person. Dia bila jumpa this expectation, then you get married. Banyak sangat benda tu yang berlaku sekarang ni. But bila mana kita dah going through marriage tu, it different. Maksudnya journey tu dia berubah ke fasa yang lebih matang. It's not just criteria. It's about the journey of the marriage itself lah. Yang mana individual tu dah perlu bertanggungjawabkan atas that particular decision that they have been taking. Subhanallah. Mungkin Dr. Har ada macam apa tu? Kufu tu. Mungkin ada antara kita yang tak buku kufu tu. Perhaps Dr. Har can direct us, guide us. Okay.
Boleh je. Just Google je Sekufu. Dia under Iman Publication. But I think Shopee pun ada. Kalau buku fizikal ni dekat MPH ada. In fact dia jadi bestseller. I think in April kot. Ataupun in March hari tu. 3 minggu juga dia jadi number 1. Masa PBA KL hari tu memang sold out. Sold out terus. Jadi komen orang yang membaca tu dia orang rasa is quite easy to relate. Macam itulah. Sebabnya mungkin Dr. Har dengan Aiman bercakap dari sudut pengalaman, dan tentang jodoh ni of course di awal tu dah nyatakan tentang apa tu kebahagiaan, dan 5 fasa alam rumah tangga tadi yang Dr. Har sebut tadi dihuraikan. And then ada satu bahagian yang khas tentang perebutan kuasa, bermulanya konflik. Kat situ sebenarnya kebanyakan kita, kesekufuan kita terlerai di situlah. Maknanya sebab kita tak dapat ni kan. Dr. Har rasa ada soalan sikit ni. Dr. Har kena jawab juga ni agaknya. Syafiqah agaknya bagaimana seorang perempuan yang tak pernah berada dalam sebuah relationship tapi berkeinginan untuk mula langkah yang baik untuk mengenali seorang atas dasar niat untuk ke arah perkahwinan. Okey. Anak-anak, sebenarnya kalau urusan jodoh ni sebenarnya masih lagi dalam ruang lingkup tanggungjawab ibu dan bapa. Maknanya ibu bapa ni memang kena, bila anak tu dah sampai usia marriageable age tu, memang mak ayah ni kenalah start cari, start bertanya kawan-kawan kita. Tapi agaknya culture kita hari ni sebab yelah mak ayah tu sendiri pun orang kata kahwin hari tu pun memang jenis kenyit-kenyit mata dekat college kan, dekat dalam kelas kuliah. So mak ayah kita mungkin expect kita pun macam tu juga. Tapi sebenarnya Dr. Har tahu dia lama dah, sebab it's actually apa yang bapa Dr. Har uruskan, dua-dua anak-anak dia lah yang susah payah buka mulut dan bila bapa Dr. Har tak ada tu, yang mak Dr. Har kata bagi kawan-kawan sajalah. So sebabnya kadang-kadang mungkin itu yang paling baik juga, Fatin. Okay, Dr. Har just nak bagi tahu baru ni Dr. Har anak buah Dr. Har kahwin, and then dah jodoh dia lah kot dengan my student pula. Tapi anak buah Dr. Har ni masa yang COVID 2020 tu kan, raya tu kita masih dah boleh lah nak berziarah. Masa tu dah peluk dia tu dengan pakai mask tu. Dia kata dia panggil Dr. Har ni Lek kan. Lek tu dalam bahasa Jawa makcik kecil, makcik cilik. So panggil Lek lah sebab ni anak abang Dr. Har. So kita Lek kan, tolonglah carikan, dia kata dia tak ada orang lagi ni. Macam tu. Lepas tu Dr. Har pula bila anak lah kan, anak Dr. Har sampaikan hajat macam tu, memang rasa terpanggil sangat tau. And then Dr. Har fikir, hold on, I think I have a student lah kot yang memang I sukalah tengok dia kan, dari sudut akhlak dia, and he's been my mentee for like 3-4 years masa tu dah. So Dr. Har lah yang kena buka mulut, dan saya tanya, ada tak? Dah ada kan, kadang you all ni dah ada janji-janji kat sekolah kan? Tak adalah Prof. Dia kata mana ada orang yang kenal kat saya ni, Then I know pun budak lelaki pun dia orang pun rasa macam very vulnerable juga bab ni kan, mana ada orang nak kat I. Say, okay, look, I have my own needs. So itulah matchmaking tau nama dia. Tapi I don't know, somehow I rasa bolehlah kita ta'aruf dulu. So I dengan my husband yang mediatekan dulu, diorang datang minum teh, and we can see tau, kalau dia memang nampak sekufu tu kan, dah nampak kesekufuan tu, akhlaknya baik dari sudut fizikalnya pun okey. And then the next thing Dr. Har kata bagi 2 minggu lah untuk pilih, untuk bincang, untuk istikharah. Tapi memang dah jodoh dia orang agaknya kan, within a week dua-dua dah kata okay, we would like to proceed kan. By then pasal dia orang dah dewasa kan, I leave them to just communicate to each other lah knowing, ingat pesan kat dia orang kita punya relation hubungan ni memang towards marriage je. Ini bukannya try dulu nak kawan-kawan dulu ke. Yang tu Dr. Har minta maaf lah, dia lain kawan-kawan tu dengan when you have your mindset for a marriage jadi lepas tu the next thing maknya jumpa, lepas tu kan ayahnya pula jumpa, and then alhamdulillah walimah lah baru ni Jun baru ni kan. So
masa tu Dr. Har rasa macam of course there's a lot of uncertainty tau. Tapi kan mungkin kan Fatin, antara faktornya untuk Syafiqah, faktor yang paling utama tu adalah orang tengah tu. So dalam konteks ni orang tengahnya adalah Dr. Har dengan husband Dr. Har ya. Nah, Dr. Har bukannya nak buka satu perkhidmatan temu jodoh ni. Tak. No, sorry. Nanti kan ada Dr. Har tolong carikan Dr. Har. No. Dr. Har nak disclaim ni. Cumanya Dr. Har rasa lagi berkeyakinan ni sebab I know both of them. I know my niece. I know how she is being raised. Yeah. Of course she's not perfect. But she's my daughter. Tak ada itu. And of course Dr. Har ni nak carikan somebody yang memang boleh terima dia. Latar belakang keluarga macam mana ke semua kan. And I'm sure my student ni trust me juga. And I can pick this student pun because I know him as well. Bukannya Dr. Har, siapa lalu dekat rumah tu dah cekau je macam tu. Tak kan. So Syafiqah, I'm sure there is somebody in your life whom you can trust. Orang yang ikhlas. It can be your teacher, you know, who knows somebody else ke macam tu. Tapi maknanya tu vulnerable tu, Fatin. You kena buka mulut lah juga. Kata kalau cakap dengan cikgu saya rasa saya mungkin somebody you trust lah. Okay. But of course dia taklah datang besok lusa. Tetapi mudah-mudahan dengan cara tu Allah akan ni kan. I think kita kena conclude ni Fatin dengan surah An-Nur ayat 26 kan. Kalau kita tengok surah An-Nur ayat 26 tu adalah kejap Dr. Dr. Har masa tu Dr. Har dah cerita lah ni Fatin, takut orang jemu. Dr. Har pun dah jemu cerita ni. Tapi anyway, I have to, masa tu Dr. Har mungkin umur bapa Dr. Har meninggal masa 21. So maybe that was 1 year before he passed on. Dr. Har tengok kawan-kawan Dr. Har dah ada dah. You know, dah ada tunang, dah ada boyfriend. Dr. Har ni memang tak ada lah sebabnya diorang kalau nak bercakap dengan Dr. Har pun macam dah rehearse statement tu macam 2-3 hari dah kan. Halina boleh tak saya pinjam nota, nanti saya akan pulangkan first thing in the morning kan. Dia tak adalah kau huha semua ni. Tak apalah tu. Tapi Dr. Har tak tahu siapalah pula agaknya yang nak kat Dr. Har ni kan. So I told my father that being vulnerable. Saya kata Bapa Har ni I know I can be a good wife. Pula tak confident ni tu. I think this was my word. Har rasa Har boleh buat seorang lelaki tu bahagia. Confident betul. I think I can make a man happy. And I'm quite confident that I can be a good mother. Tapi of course I must find the person dulu kan. So masa tu my father kan, Fatin, tak ingat dia. Dia kata Har tengok surah An-Nur ayat 26. So Dr. Har ambil ayat tu, saya suruh baca. Kan ini ayat 26 ni sebenarnya selepas peristiwa hadisul ifk tentang fitnahnya Sayyidatina Aisyah kena kan sebagai ujian besar untuk ahli bait ketika tu kan, dan dirakamkan dalam surah An-Nur ni tentang bagaimana kita nak menangani fitnah-fitnah yang macam ini inilah dan dalam ayat 26 tu yang ni memang kita memang ada relationnya dengan perbincangan kita ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, lelaki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang tayyibat baik adalah untuk lelaki yang baik, lelaki baik untuk wanita yang baik pula. Tu bapak Dr. Har kata, Har, bapak dah didik dengan mak, dah didik Har untuk jadi tayyibat. Satu bapak tengok pun, Har sendiri pun dah pandai dah nak memastikan diri tu tayyibat. Yakinlah, tayyibinnya tu ada. Cuma bapak tak tahulah tayyibinnya tu kat mana, Tapi Har terus saja, jadikan diri tu tayyibat, insya-Allah. Allah, itu janji Allah tu. And then Dr. Har tanya, bolehkah Har doa untuk tayyibat ni? Tayyibin ni kan. Bapak Dr. Har kata boleh. Dr. Har being vulnerable. Malulah kan. I feel kita malulah kan. Dan Bapak Dr. Har kata, apa pula nak malu? Mintalah ke Allah. Sebab Allah je pun yang boleh bagikan tayyibin tu. Dr. Har bincang tu asar agaknya. Lepas asar macam ni kan. Maghrib tu, daripada saat tu maghrib tu Dr. Har start doa.
untuk tayyibin ni. Dr. Ha kata, ya Allah, I do not know where my tayyibin is. Dia semuanya dalam pengetahuanmu. But ya Allah, kan, bila sampai dia tu nanti, just mantapkan hati hamba ni. Sebab antara masalah kan hari ni Fatin tentang jodoh ni, you do not know whether that is the person for you or not. Yeah, you're vulnerable kan? What if this is not that person? What if, sekarang je baik, nanti bila kahwin dia tangan-tangannya kita. What if macam tu lah. Tapi Alhamdulillah dengan doa tu, tapi taklah besok terus datang, I'm Toyibin, taklah kan ya. Maybe about 2 years juga. Tapi bila Ustaz Zul hantar dia punya biodata tu untuk Dr. Har consider sebagai calon suami tu, Dr. Har tak buka pun lagi. It was given to me in the faculty masa tu. Of course lah gedebak lah kan. It was handed over to me by my nakib. Dia yang paskan. Dr. Har tak buka lah tu sampai Dr. Har sampai college. Sampai masuk bilik tu kan. Tapi masa Dr. Har balik tu, Dr. Har berjalan balik tu daripada hospital KL tu pergi ke college dekat Tasik Titi Wangsa tu, Jalan Temeloh tu. Sepanjang tu Dr. Har kata, whoever is in this envelope, ya Allah, I know he's my tayyibin. I will accept him. Tak kira lah muka dia macam mana, dia ada harta ke tidak, mata satu ke mata tiga ke kaki, kaki panjang, kaki pendek ke. This is going to be my tayyibin. So bila Dr. buka tu Fatin, gambar tu tak lekat pula kat dalam surat tu tau. So dia macam top terjatuh atas meja tu, face down. Dr. gedebuk kan. Tapi bila Dr. tengok, handsome pun. Rupanya handsome tak handsome tu kat mata kita. It's in the eye of the beholder. He might be the ugliest man on earth. Tapi sebab dia tayyibin Dr. Ha, so I see him as the most charming person in the world. For me kan, I don't care lah apa orang lain tengok kan. He might be the most gorgeous man on earth. Tapi I tak berkenan juga kan ya. Tapi so Dr. tak istikharah dah Fatin. Sebab istikharah tu bila you ada taradud kan, bila you tak sure. But when you are so convinced and so confident with Allah punya choice ni, Dr. tak istikharah pun. And you know what? Ustaz Zul pun dia tak istikharah lepas dia dapat Dr. Han punya tu. So Dr. Har tak tahu macam mana rasanya, is this the right person or is this not the right person? Alhamdulillah. And I think he is my tayyibin up to this day. He become more and more tayyib. And he's now knocking on the door because dia nak siap-siap pergi solat maghrib ni. So Dr. Har rasa memang kena minta izin dulu. Maaf ya Fatin. So insyaAllah I really enjoy the discussion as always Fatin. It's not you who learn from me. Actually, it's me who learn from you all sebenarnya. So I really look forward for our next IG live. InsyaAllah. Ada juga orang minta kita buat more than once a month. Tapi Dr. Ha kata kalau kerap sangat pun jadi bosan. Tak apalah once a month dulu. Ya Fatin. So Dr. Ha minta izin dulu ya Fatin. Minta maaf sangat. Very much Dr. Ha sebab Fatimah nak kena gerak ke Astro. Ada Fatimah malam ni jam 8 malam, so kena bergerak dulu. Masya Allah. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum. Salam. Alright, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you very much to Dr. Har sebab bantu kita semua to get the idea of jodoh. But kalau you all perasan lah kan macam mana yang Dr. Har kata initially, Dr. Har tak melihat pun kepada material semata-mata. For example, the face, whoever comes to, kalau memang benda tu mengikut kata hati kita, we are convinced of that. So insyaAllah, do proceed with it lah. So I think today's punya live session with Dr. Ha, it was very enlightened. And benda yang paling best adalah, subhanallah kan, macam bila mana kita boleh terima seorang tu dengan hati yang terbuka. And macam yang paling penting adalah bila mana kita nak bina that kind of marriage.